Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya nak terangkan tentang yang double slit experiment. Okey. Dan seperti yang awak nampak dalam gambar rajah yang saya share ni, ini adalah daripada nota awak. Tapi saya padam gambar yang kat depan ni, yang kat tengah-tengah ni, supaya saya boleh terangkan sedikit macam mana interference pattern berlaku, macam mana konstruktif dan destruktif terbentuk. Okey, dan kalau awak masih ingat lagi, bagi yang ada online class dengan saya hari tu, hari Rabu tak silap saya, saya ada beri yang ini, di mana kita ada bincangkan tentang Huygens Principle, tentang definition of interference and diffraction. Saya ada bincang ni, in phase dan out of phase atau anti-phase coherent sources. In fact semalam dengan S1CP5 saya dah bincangkan dah ni, in phase macam mana juga, dan out of phase macam mana. Ini in phase dan out of phase adalah dia bermula dari keadaan yang tak sama. Sudut yang dia mula ni adalah dari keadaan yang berbeza. Dan ini yang double slit secara ringkas hari tu. Kenapa kita pasti bahawa yang double slit melibatkan in-phase coherent sources? Disebabkan jarak antara single slit kepada double slit adalah sama, dan kita menggunakan source yang sama. So, kita ada monochromatic. Monochromatic maksudnya sama frekuensi dan lambda, dan kita dah pastikan the constant phase difference pun adalah wujud bagi kedua-dua sumber, sebab dia datang dari the same source. Saya keluarkan semula yang double slit ni. Ini saya nak beritahu, maksudnya nanti kita nak gunakan formula dalam soalan tutorial. So kita kena tahu apakah yang ada dalam apparatusnya. Dalam yang double slit, yang depan sekali ni adalah single slit. Single slit ni adalah kita punya sumber. Daripada sinilah datangnya monochromatic light beam. Diletakkan kat depan ni adalah awak punya cahaya. Monochromatic maksudnya hanya ada satu warna saja, mungkin warna merah sahaja, dan sebagainya. Kemudian jarak antara di single slit to S1 and S2 yang saya panggil double slit, ni double slit adalah sama, supaya saya wujudkan in-phase coherent sources. In-phase coherent sources maksudnya dia bermula daripada keadaan yang sama. Keadaan sama maksudnya kalau ni mula daripada this kind, sini pun mula daripada this kind of pattern. Saya lukiskan ni dalam bentuk gelombang lah, sebab light is your mechanical light is your wave. So kalau saya nak terangkan dari segi lukisan yang lurus saja, mungkin awak susah nak tengok. So saya kena bincangkan dalam bentuk wave macam ni. So kalau saya nak dapatkan maksimum kat sini, dekat hujung ni saya ada tulis maksimum. Maksimum maksudnya constructive interference terhasil. Saya contoh sikit kat sini. Contohnya kalau yang maksimum plus another ni wave yang sama dekat bawah ni, akan terhasil constructive, which is the amplitude is double the amplitude, the original amplitude lah. Ini kita panggil konstruktif.
Nama lain bagi konstruktif ni adalah maximum. Maximum interference. Maksudnya apa? Maksudnya awak akan jumpa ini dia, terang. Bright fringe. Bright fringe. Maksudnya dia adalah yang awak akan nampak jalur terang. Jalur terang tak semestinya putih. Jalur terang, kalau kita gunakan merah, dia adalah light red. Okay, merah terang. Kalau dekat yang tengah ni akan jumpa dark red, iaitu gelap merah yang gelap. Okay, so macam mana caranya saya nak dapatkan maksimum kat sini adalah daripada S1 dan S2 interfere. So you can have the interference pattern. Interfere maksudnya dia berjumpa dan overlapping. So untuk dia jumpa dan overlapping, saya lukiskan semula. Kita tahu bahawa tengah-tengah ni adalah lurus sahaja. Okay, kita tahu dia lurus sahaja. So kita punya distance between S1 to the center and S2 to the center is the same lah. Jarak dia mesti sama lah sebab dia is at the center. So kalau saya lukiskan wave, okay, awak tengok saya lukiskan. Satu. Okay. Tiga, empat, lima setengah. Boleh nampak kat sini, lambat sikit. Apa saya punya lambda? 1 sampai sini. Okey, 1 sampai sini, 2 sampai sini, 3, 4, 5, 5.5 lambda. Tak maaf, tak cantik lambda saya. Gelombang saya. So kalau S1 having 5.5 lambda, 5.5 lambda. Okay, so jarak S2 kepada the same center should be the same lah. Akan ada juga 5.5 lambda. 1, 2, 3, 4, 5. Saya paksa lukiskan tak cantik lah sangat sebab saya tak menggunakan pembaris dan sebagainya. Ini pun sama, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 lambda. 5.5 lambda berjumpa dengan 5.5 lambda. Kita tengok yang hujung ni, warna biru. Inilah dia yang akan overlapping. Ini akan overlap. Okay, akan hasilkan constructive interference. Okay, so both having 5.5 lambda. Okay, so apa yang saya boleh nampak kat sini kalau saya nak cakap tentang delta L dengan delta V? Delta L adalah phase difference. Difference between jalan yang diambil oleh S1 tolak dengan jalan diambil oleh S2, iaitu 5.5 tolak 5.5 lambda, dapatlah 0 lambda. Sama juga dengan delta V. Delta V adalah dia punya sudut. Kalau awak masih ingat, bila dia buat one complete cycle, dia buat 2 pi. So sampai 1 lambda dia ada 2 pi. 2 pi, 4 pi, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pi. Okey, tolak dengan 11 pi, dapat 0 pi juga. Ini obviously kosong lah. Saya nak tunjukkan cara pengiraan. Ini sebagai contoh. Sebab saya nak awak tahu bahawa maksimum akan hasilkan 0 lambda. Lambda, 2 lambda, 3 lambda. Macam mana boleh dapat 0 lambda, 2 lambda?
Contoh kalau saya ambil yang dekat atas. Okey, dan atas lagi sekali. Okey, saya akan dapati dia akan terhasil beza lambda dia lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Dan beza fasa adalah kosong. Okey. 2 pi, 4 pi, 6 pi dan seterusnya. Okey. Contoh saya nak tunjukkan jika kalau ada yang tak faham jika saya nak tunjukkan jika saya ada destruktif pula. Okey, destruktif. Destruktif kat mana? Destruktif dekat minimum. Saya ambil atas sikit lah. Ni minimum yang ini. Minimum yang ini. Okey. Di mana kalau awak perhatikan jarak daripada S1 ke minimum dengan S2 ke minimum, pastilah jarak S2 lebih besar daripada S1 sebab dia lebih jauh. Dia lebih jauh. Contoh, kalau saya ambil kat sini, kalau tadi 5 lambda, mungkin ini 6 lambda. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak boleh nampak kat sini ada 6 lambda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambda. Dia kena berjalan sejauh 6 lambda untuk dia sampai kepada kita punya skrin. Dan saya nak pastikan bahawa dekat skrin ni nanti terbentuknya minimum. Sebab saya nak ajar awak apakah delta L dengan delta V jika dia minimum. Tadi dia maksimum, yang bawah ni punya pengiraan ni sekarang ni max. Tadi maksimum ni minimum. Sekarang ni tak ada, saya ada 6 lambda. Kalau sini 6 lambda, pastilah bawah ni lebih besar. Tapi kita kena ingat balik hari tu, this kind of wave plus yang ini thrust baru dapat destructive interference. So kalau saya ada yang ke bawah macam ni, saya mesti jumpa yang ke atas punya. The upper amplitude tu. Okay. So dan dia mesti lebih jauh lah. So kalau dia 6 lambda, pasti dia 6,5. Dia lebih jauh. So kalau 6,5 saya lukiskan 1, 3, 4, 5, 6 setengah. Mungkin saya besarkan sikit. Boleh nampak susah sikit nak saya nak tunjuk tadi sebab dia adalah supaya awak nampak yang kat sini saja. Minta maaf kalau tak jelas sangat. Nampak ni? Satu yang bawah iaitu yang ini. Thrust kita panggil. Satu yang ni yang atas ni. Iaitu yang ini. So, apa yang kita nampak ini adalah 6,5 lambda. Ini sebagai contoh untuk awak faham beza antara destruktif dengan konstruktif, delta L dengan delta V dia macam mana. Okey, so apa awak nampak? Delta L bagi destruktif adalah 6,5 tolak 6 adalah half lambda. Okey, dan delta V kalau half lambda adalah pi. Okey, half lambda sama dengan pi iaitu 180 darjah. Okey, pi radian lah. So apakah dia punya turutan? Half pi, 1.5 pi iaitu 3/2 ataupun 5/2 pi. Yang ini lambda, kalau pi 3 pi, 5 pi dan seterusnya. Beza dengan konstruktif tadi tak ada setengah-setengah lambda dia, hanya kosong, lambda, 2 lambda. Tapi nak hasilkan destruktif ada setengah, half,
1.5, 2.5 dan seterusnya. Dan sudut pula, kalau tadi ada sudut-sudut yang even number, sekarang sudut yang odd number. Ini sebenarnya awak boleh nampak dalam kita punya nota. Sekejap mungkin saya boleh tunjukkan. Dekat mana nota awak? Ini dia. Ini anti-phase, tak betul. Kita punya in-phase. Ini dia, in-phase. Untuk hasilkan central bright, delta V awak kosong, delta L awak kosong. Okay. Untuk first dark tadi yang kita bincang atau second dark, nampak ni ada mungkin pi atau 3 pi. Nak bagi tahu tentang dia ada half dia. Pi, 3 pi, 5 pi, okay, 7 pi dan seterusnya. So awak kena tahulah bright dengan dark berbeza dari segi V dan delta L dia. Okay, itu sebenarnya adalah asas kepada formula yang kita ada. Formula kita bagi yang double slit. Okay, ini awak tak perlu tahulah. Tapi formula kita bagi yang double slit adalah untuk central bright, jarak dia, nak bagi tahu je dulu, kejap kita tengok formula dia. Dia tak ada separuh, half dia tak ada. Tapi untuk central bright, okay, dengan M fringes tak ada half. Tapi kalau untuk central bright dengan dark, dia ada half. Half ni menggambarkan tadi half lambda. Dia derive daripada konsep itu. Okay, so kita pergi balik kepada tadi. Mungkin saya boleh padamkan. Saya nak bagi tahu apakah nilai M, apakah formulanya. Sekejap kita ada beberapa formula dalam kita punya yang double slit. Okay, sekejap. Saya padamkan. Saya harap awak dah fahamlah delta V dan delta L itu. Okay, so dalam yang double slit eksperimen, nilai ini adalah, apakah yang saya lukiskan ini? Jarak daripada double slit to the screen, kita panggil D. D is the distance between double slit to the screen. Kemudian kita ada A. D lah, D kecil A dalam single slit. D adalah distance between the double slits. Okay. Kemudian kita ada M. Apakah M? Nilai M ada berbeza-beza. Sini dah tunjuk. M sama dengan 0 belongs to the central bright. M sama dengan 1 belongs to central to the first bright, dan seterusnya. Formula yang kita ada, Y M sama dengan M lambda D besar over D kecil. Apakah YM? YM ni adalah jarak, distance from central, jarak daripada, ni saya lukiskan, daripada central bright yang ini, yang warna biru ni, ini, okay, kepada another bright yang atas ni, ini YM. Okay, jarak dia. Ataupun jarak daripada central juga kepada the next ataupun bright yang atas sana. Ini pun YM. So, YM ni mesti dari central bright. So, distance from central bright. Tu mana-mana bright yang lain lah. To M bright fringe. Okay. So awak kena
kena tahu dia mesti dari central kepada bright yang lain. Bright yang pertama ke, mungkin bright yang ke-10 ke dan seterusnya. Dan kalau saya ada formula lagi satu, okey, bawah lah, saya tulis bawah YM sama dengan M tambah setengah lambda D over D kecil. Ini distance masih lagi from central bright. CB ni central bright to M dark. Sebab tu awak kena tahu ni. M dark tu berapa nilai dia. Kita tengok gambar kita sekejap dalam nota ni. Ni central bright. Okey. Ini adalah dark. Berapakah nilai dark tu? Nilai dark tu awak kena tolak 1. Contoh, kita tengok kat atas ni. Ni gambar ni. Ni. First dark fringe, kita panggil dia first dark fringe, tapi nilai M dia sama dengan 0. Ini memang kita dah tentukan. Tak boleh kita kata kita tak sukalah dengan nilai ni dan kita nak gunalah nilai yang lain. Tak boleh. Ini konsepnya. So, ini adalah M sama dengan 0. So, M sama dengan 1 adalah belong to second dark. So, kalau awak nampak dalam gambar saya tadi, untuk dark yang pertama ini dark yang pertama. Ini M sama dengan 0. Okey. Ini dark kedua. Ini M sama dengan 1. Ini central bright. Central bright memang M sama dengan 0. Kat mana M sama dengan 1 bagi bright, sini pula M sama dengan 1. Tapi ini siapa punya? Bright punya. So, boleh nampak kat sana. First bright, ini central kita tak panggil first bright. First bright equal to M equal to 1. Second bright M equal to 2. Dia follow saja. Tapi untuk dark, first dark M equal to 0. But second dark M equal to 1. Dia tolak dengan 1. So, kalau saya kata third dark M sama dengan 2. Third dark M sama dengan 2. Tapi third bright M sama dengan 3. Okay. So, itu juga ada dalam saya punya handout. Ini handout yang saya dah bagi pada awak. Dia kecil sikit, saya besarkan. Ini tadi yang saya dah terangkan. Okay, saya dah terangkan yang double slit, path different tadi. Okay. D sin theta kenapa sama dengan M lambda? Sebab dia sama dengan dia punya L dia tadi. Phi dia adalah kosong, 2 pi dan seterusnya. Okey. Yang ni ada half. Sebab lambda dia ada half, 1/2, 1/2, 2/2 dan seterusnya. Okey. Ni not so much, tak penting sangat, tapi ini sebagai pengetahuan. Ini formula tadi. YM sama M lambda D over D, dan M tambah setengah lambda D over D adalah formula bagi destruktif. Dan yang terakhir, distance between dua bright atau dark yang bersebelahan. Kat manakah itu? Itu pula adalah jarak. Saya padam yang ini. Kita panggil delta Y. Apakah delta Y? Delta Y jarak antara bright dengan bright. Okey, jarak antara bright dengan another bright ni delta Y. Alamak, minta maaf. Ini delta Y, jarak antara bright dengan bright yang bersebelahan. Atau kalau saya nak cakap tentang dark dengan dark yang bersebelahan. Bukan dark yang pertama dengan dark yang kelima, tak boleh. Okey? Dia mesti dark dan dark yang bersebelahan.
Disebabkan dalam yang double slit, jarak antara bright dengan dark tu kita tengok dia konsisten, sama je jarak dia. Tak ada yang mula-mula terlalu tebal, makin lama makin nipis, tidak. Sebab tu delta Y untuk bright dengan dark adalah delta Y yang sama saja formula dia. Formulanya tadi kita dah nampak sini, satu formula ni. Delta Y sama dengan lambda D over T. So tak perlu letakkan M sekarang berapa, tak perlu. Sebab nilai dia sama. Tapi mestilah bright atau dark yang bersebelahan. Bukan bright pertama dengan dark kedua, tidak. Mesti bright pertama dengan bright kedua. Atau dark pertama dengan dark kedua. Dia pastinya perlu bersebelahan. So, berapa formula yang kita ada dalam yang double slit? Kita ada sebenarnya, yang saya tunjuk ni ada 5 formula. Tapi formula yang atas ni sebagai awak punya knowledge sahaja. Formula yang diberi, tak silap saya, nanti awak tengok balik dalam list of formula, tak silap saya diberi hanya 3 saja. Okey, iaitu central bright to the bright fringes, central bright to the dark fringes, dan jarak antara dua dark bersebelahan sama ada dia bright atau dark. Okey, dan saya juga dah bincangkan tadi apakah gambar rajah bagi awak punya yang double slit. Saya dah terpadam pula. Apa yang ada kat sini, inilah dia punya D kecil, inilah D besar kita. Lambda adalah apakah wavelength of the light yang kita gunakan. M pula bergantung kepada apa yang dia minta. Okay, so nanti dalam the next video saya akan bincangkan, akan terangkan tentang soalan yang double slit, macam nak gunakan formula dia. Okay, thank you very much for watching my video. Assalamualaikum.